syurga di dunia, tuan-tuan, majlis ilmu. Orang yang biasa datang dalam majlis ilmu taman syurga di dunia, insya-Allah Allah SWT akan biasakan dia juga untuk berada di taman syurga yang hakiki di akhirat yang menanti. Amin, insya-Allah. Sebab ibadah pencinta ilmu, pencinta Nabi SAW, orang yang suka duduk dalam taman syurga. Nabi kata ibadah saudari, yang duduk di dalam taman syurga ini, para malaikat memayungi kita semua. Para malaikat ramai bersama dengan kita dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, nampak ke tak nampak malaikat? Siapa jawab nampak, barangkali tinggal 2 Jumaat je tuan. Maknanya kita tak nampak. Allah Ta'ala menghaibkan malaikat supaya apa? Supaya kita rasa seronok datang majlis ilmu. Ini panjang huraiannya tuan-tuan. Dan yang lagi menariknya, saudari ibu ayah, tuan-tuan, adik-adik, majlis ilmu kita pada malam ini bukannya majlis ilmu yang biasa-biasa. Majlis ilmu malam ini bukan kaleng-kaleng, tuan-tuan. Majlis ilmu malam ini membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah, saudari, nak buat majlis maulid ini ya bukan mudah. Saya pun tuan-tuan ceramah maulid ini, kalau yang luar biasa tuan-tuan, kalau di Johor ni ceramah maulid banyak tempat saya pergi tuan-tuan, mesti ada 3 benda. Pertama, mesti ada marhabat. Betul tak betul? Mesti ada marhabat. Ni tuan-tuan dah selawat ke belum ni? Luar biasa. Mesti ada selawat. Yang lagi menarik tuan-tuan, kalau di Johor selawat dia mesti ada berzandi. Ini luar biasa. Bila dia berzandi, dia mesti ada apa tuan-tuan? Mesti ada bunga telur. Faham tak faham tuan-tuan? Ni ada ke tak ada bunga telur tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Kira saya tempat tuan-tuan kecil, kadang-kadang dia banyak 3-4 pohon bunga telur. Ada setengah tempat tuan-tuan dia beri saya 1 pohon bunga telur tuan-tuan. 1 pohon bunga telur ada berapa kuntul kecil? Tuan-tuan ada berapa kuntul? 50 biji telur tuan-tuan. Ingat tuan tu raya makan telur hari-hari tuan-tuan. 1 pohon dibawa pohon sampai ke kereta bila habis ceramah. Betul bising kasi start, pohon pulang balik, pohon hancur tuan-tuan. Maknanya bayar susah. Ini biasalah. Kita ni tuan-tuan ada bunga telur, ada bunga rampai, kita bangun berselawat, kita marhaban, berzandi. Ini memang orang Johor. Kalau tak ada macam pelik, tapi paling kurang selawat lah. Mesti ada selawat marhaban. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua kakak ada apa? Senyap ni tuan-tuan, ada orang letak ni tuan-tuan. Agak-agak ada apa makcik? Tuan-tuan rupa kakak yang kedua ada apa? Ya, yang kedua ada syarahan. Ada jual makan, kau tenang tuan-tuan. Ustaz makan tuan. Bayar sesedari. Yang kedua mesti ada syarahan. Dalam ceramah maulid, kalau tak ada ceramah, tak ada syarahan pelik tuan-tuan. Tiba-tiba maulid dia hanya sekadar makan lagi. Pelik. Mesti ada ceramah, tak kira siapa. Tapi janganlah kita ni nak ceramah. Ingat tuan-tuan, kalau di Johor nak ceramah, terujuk jawab qadi daerah masing-masing. Jangan kita buat suka hati kita je. Tak boleh tuan-tuan ya. Ada faedahnya. Panjanglah terujuk jawab qadi daerah masing-masing. Sebab dibayar sesedari, mesti ada syarahan, mesti ada ceramah. Dan yang ketiga, mesti ada makan. Dan yang menariknya tuan-tuan, kadang-kadang makan tu lebih lama daripada ceramah. Faham tak faham tuan-tuan? Dia pagi sampai ke petang makan. Ceramah Ustaz, ceramah sedap ni. Oh, aduh tuan-tuan. Okey lah. Saya pun tak nak lama-lama tuan-tuan. Nanti bayar. Saya ni pun minta maaf lah, suara saya ada problem. Tuan-tuan puan, saya minta maaf banyak. Suara saya macam ada selak sikit, problem. Saya rasa tak menyanyi, dia je lah. Saya ada masalah, itu keluar. Saya duduk 3 hari 2 malam dibuat tuan-tuan, ada masalah henti suara. Ni minggu depan ni ada temu janji saya dengan pakar ENT. Doakan tuan-tuan puan ya. Dia henti suara saya ada problem sikit. Jadi saya tak boleh high pitch, saya kena lag je, boleh tuan-tuan ya. Jadi sekarang tenang sajalah. Saya ada masalah henti suara. Doakan ibu ayah. Barangkali yang berada di sini mungkin ada yang doanya makbul, insya-Allah. Doakan saya. Saya ada masalah, saya tak tahu kenapa. Hari tu doktor teropong tengok ada macam tak cantik lah, mungkin suara saya bengkak sikit. Jadi doakanlah, saya on steroid tuan-tuan ya. On steroid dan antibiotik. Doakanlah yang baik-baik, insya-Allah. Boleh tuan-tuan puan? Sebab saya pergi ceramah, saya memang menagih doa dan juga keberkatan daripada ibu ayah tuan-tuan puan berada depan saya. Ingat tuan-tuan puan, kita ke mana pergi ingat, minta orang doakan kita. Ini satu perkara yang luar biasa. Panjanglah cerita ya. Jadi ibu ayah sesedari, saya minta maaf lah ya kalau suara saya tak elok. Dan sebab tuan-tuan puan, kita duduk dalam majlis maulid ni kadang memang rasa macam, alah Ustaz, buat apa nak buat ceramah? Buat apa nak buat maulid? Dah lanjut, dah lambat dah. Nabi kan lahir bulan Rabiul Awal. Hari ni berapa Rabiul Awal tuan-tuan? Senyap je macam tak tahu je.
Berapa Rabiul Awal? Jamadil Awal dah. Lama betul. Ini kalau birthday tuan-tuan dah bila birthday tuan-tuan. 2 bulan lebih dah ni. Tapi boleh ke tak boleh Ustaz? Tuan-tuan puan, tak ada masalah. Sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, bukan saja bulan Maulid, tetapi sayang dan cinta Nabi every day, every time, everywhere, ever ready. Itu bateri tuan-tuan. Jadi maknanya kena sentiasa kita sayang. Saya punya ceramah Maulid tuan-tuan sampai Januari ada lagi. Nak cerita apa? Minggu ni, hari ni, esok, kemudian lusa bulan, kemudian minggu depan saya kekut TV pula. Kemudian Januari pun ada lagi. Subhanallah. Ini ajaib kata Rabbah. Kerana apa? Seronoknya kita di Johor ni, sayang Nabi, cinta Nabi tak semestinya sampai bulan Rabiul Awal saja. Narik tuan-tuan kalau kita di Johor, Maulid ini sampai bulan Rejab. Bila masuk Rejab tuan-tuan, kita dah sibuk untuk buat apa pula? Sekarang apa pula tuan-tuan? Isra wal Mi'raj. Pasal kita tak pasal. Sama Isra Mi'raj tu package lain. Faham tak faham tuan-tuan? Dia package Maulid sampai Rejab. Lepas Rejab Isra Mi'raj. Lepas tu dah sibuk Syakban, Nisfu Syakban. Itu package lain. Lepas tu Ramadan package ramah lain. Faham tak faham tuan-tuan? Memang penuh. Itu sebab orang Johor ni memang penuh dengan majlis ilmu. Saya seronok tuan-tuan, kita bertuah berada di Johor kerana banyak majlis ilmu. Tuan-tuan saya yakin bukan masjid ini saja Maulid, masjid tempat lain pun ada Maulid. Hari itu saya difahamkan, tadi jumpa kata Bandar Dato' On. Kemudian ada entah mana, dekat sini dia saya kata dah sejalan tuan-tuan. Hari itu Bandar Dato' On, lepas tu entah mana tu aku dah tak tahu lantak lah tuan-tuan. Tapi bayar saudara, kenapa kita buat benda ni semua? Saya nak tanya bayar saudari tuan-tuan, kenapa kita buat benda ni semua? Kenapa kita supaya kumpulkan orang, jemput penceramah, kita buat majlis semarak cinta Nabi, kita ajak anak-anak datang, kita ajak keluarga datang ceramah Maulid. Kenapa? Tuan-tuan, ibayah puluh tahun kita hidup, puluh tahun kita berada di kampung kita, tiap-tiap tahun kita sambut Maulid. Kenapa kita buat benda ni semua ibayah tuan-tuan? Kenapa? Senyap ni macam tak ada orang. Tak ada okey tak okey ni. Risau pula saya tuan-tuan. Saya biasa ceramah depan tak ada orang tu. Tapi hari ni ada orang, saya suka. Faham tak faham tuan-tuan? Ada pula Ibu Mak Datuk, minta maaf tu tak izin tu. Saya malu tuan-tuan. Depan kita orang yang bebat semua ni, Masya Allah. Orang kata perahu ni, orang yang BJP takut saya. Orang puasa dia risau pula kita tuan-tuan. Sebab ibayah saudara, saya pernah ceramah depan tak ada orang langsung. Yang ada kamera. Faham tak faham tuan-tuan? Yang ada kamera, ni ada kamera, aku tak tahu keluar mana, lantak kau orang lain. Kamera tuan-tuan, kadang-kadang dalam studio tu kameraman ada, tapi tidur, sabar je tuan-tuan. Kadang-kadang program tanya nak ustaz kan waktu pagi, tuan-tuan tak tahu lah kenal saya ke tak. Tuan-tuan senyum macam tak kenal je lantak lah tuan-tuan. Tak kenal nama saya Azrakan Kari, Google je lah tuan-tuan. Google Azrakan Kari keluar lah apa nama kan. Dengan cara dia pun tak cerita saja berata. Saya pun malu nak cerita tuan-tuan. Dia tak payah cerita lah tuan-tuan. Tuan-tuan Google je lah Azrakan Kari keluar lah apa benda tuan-tuan. Yang penting kita orang kampung lah ya. Kita kongsi-kongsi apa yang kita ada. Siapalah saya tuan-tuan. Nak ceramah depan tuan-tuan yang hebat semua ni. Saya sembang-sembang sajalah. Ibayah sesuai. Kenapa kita sambut Maulid? Tiap-tiap tahun kita sambut Maulid. Tiap-tiap tahun kita cerita bab Nabi SAW. Ibayah, kenapa? Susah payah kita sambut Maulid. Nak buat majlis ni, saya yakin jantan kuasa bermusyarat berkali-kali. Betul ke tak betul? Ke ataupun tiba-tiba dia jadi tuan-tuan? Tak lah Ustaz, not right. Tiba-tiba sampai. Ini masalah orang kita. Tuan-tuan, kita mesyuarat. Oh tenang tuan-tuan, ni adik-adik memang gitu kan. Anak-anak memang gitu. Tuan-tuan, masjid yang ada suara anak-anak ni saya seronok. Sebab apa? Masjid yang tak ada suara budak-budak, masjid itu dalam waktu yang kritikal. Masjid yang tak ada suara budak, itu masalah tuan-tuan. Masjid yang tak ada suara budak-budak joget, budak lari, itu masjid yang kritikal. Masalah, parah masjid. Tapi kalau masjid ada suara budak, ada orang boleh lari, budak-budak lari, normal ke tak normal? Tuan-tuan, masjid budak lari, budak lari-lari, panjang-panjang tiang, panjang-panjang tingkap, normal ke tak normal? Normal. Yang tak normal Pak Imam. Faham tak faham tuan-tuan? Tengah duduk tengok Pak Imam lagi-lagi, itu tak faham tuan. Tengah baca mimbar, khutbah ke atas mimbar, budak-budak bisik kat belakang, normal ke tak normal? Normal. Jangan marah ni. Budak-budak ni tuan-tuan perlu raikan mereka. Cakap dia, anda kau duduk belakang dia, jangan bisik, jangan marah. Yang tak normal tuan-tuan, atau
untuk budak sembang kat parking motor, faham tak faham tuan? Itu tak normal. Khotib tengah baca mimbar ni, tiba-tiba berkepul oksigen keluar tuan. Sembang pula kat parking motor. Ini contoh, bukan kata terperau tuan ya. Ini kata selat, faham tak faham tuan? Ini bukan kata terperau, tempat lain. Maknanya bahaya saudara, itu tak normal. Itu sebab harus kita raikan anak-anak. Sebab tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, budak-budak tu normal lah. Kadang-kadang saya pergi ceramah mana-mana, okey lah ni. Ini bagus ni, dia kita nak raikan anak-anak tuan-tuan. Percayalah, 10, 15, 20 tahun akan datang, mereka akan ingat yang mereka pernah datang ke masjid. Mereka pernah datang dalam majlis maulid. Mereka ingat mereka masuk pertandingan. Mereka ingat mereka naik kuda. Mereka ingat mereka memanah dalam majlis maulid di kampung di Kata Berau. Ini luar biasa. Itu sebab yang kita nak dan ingatkan anak-anak ini supaya bila kita tiada nanti orang dewasa, anak-anak inilah akan mewarisi kepimpinan kita. Anak-anak inilah akan mewarisi apa yang kita lakukan hari ini. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab ibu ayah, jangan rasa pelik bila anak-anak datang ke masjid. Ini kadang ada setengah masjid dia sensitif. Bila budak datang dia kata boleh. Ini berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang bila budak datang setiap dia kata tuan-tuan. Budak datang dan sebalik. Nanti budak tu masuk pagar dia tanya bapak ke bapak ke bapak. Dia tanya budak tu bapak ke mana? Budak tu kata pakcik bapak saya kerja malam. Macam mana nak datang malam ni? Dah balik kau bapak tu tadi kembali. La ilaha illallah. Bayar sesedari, jangan. Kita kena beri peluang anak-anak kita. Setengok pertandingan tahrir pun ada. Ini kadang budak tahrir pun tak tahu. Sebab apa? Waktu dia mau tahrir dia membuta lagi. Faham tak faham? Ini kesan tu. Sebab tuan-tuan, kita nak anak-anak kita memahami tentang benda-benda ini. Budaya-budaya yang baik ini perlu diteruskan tuan-tuan. Saya mengajar seorang tuan-tuan ya. Macam-macam saya jumpa budak-budak. Sebab anak-anak muda ni, ini generasi yang akan datang ni tuan-tuan. Ini musuh generasi yang sikok bagi dua, sikok bagi dua. Yang faham tak tuan-tuan? Yang gelap boleh faham tu. Kalau orang serius tak apa penting, dan sikok bagi dua. Budak-budak ni tuan-tuan, budak-budak TikTok semua ni. Ini kadang-kadang jangan fikir aku kesal. Tiba-tiba la ilaha illallah. Ini contoh. Ibu yang tak faham ya. Ustaz ni apa benda? Saya kena raikan sebab tengok ramai anak-anak muda ni. Bukan mudah tuan-tuan ya. Anak muda datang masjid ni, tahniah lah. Kepada generasi anak-anak muda, tahniah kepada pihak penganjur MBJP dan juga Masjid Kata Berau. Anak muda ramai budak-budak datang, mereka tak dipaksa. Maknanya tuan-tuan nak suruh mereka duduk bukan budak. Kadang-kadang dia buat ceramah boleh, tapi bila terdengar, faham tak faham tuan-tuan? Kita tengah ceramah, dia main PUBG ke belakang, orang contoh. Ini contoh, bukan budak sini. Jadi bahaya saudara. Kita buat maulid ni untuk apa tuan-tuan? Satu je benda yang kita nak. Adik-adik saudari tuan-tuan puan, satu je benda kita nak. Apa dia? Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi yang sahih. Apa Nabi kata? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummatihi wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa Nabi kata saudari tuan-tuan puan? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi kata? Maksudnya bagi setiap nabi terdapat doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Tuan-tuan, saudari adik-adik, dalam hadis ini Nabi kata setiap nabi itu ada doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Maknanya Nabi Musa alaihissalam ada doa khusus untuk umatnya yang telah dimakbulkan. Nabi Nuh alaihissalam ada doa yang telah dikabulkan di dunia untuk umatnya. Nabi Syu'aib, Nabi Lut dan sebagainya. Maknanya semua Nabi ada doa yang khusus untuk umatnya dan telah dikabulkan. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini apa Nabi kata, wa inni ikhtaba'tu da'wati, tetapi aku, yakni Nabi SAW, telah menyimpan doa sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibu ayah saudari, tuan-tuan puan, Nabi dah simpan doa yang makbul itu untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan di akhirat, Nabi akan simpan doa itu untuk kita, menyelamatkan kita di akhirat. Dan itulah namanya apa tuan-tuan puan? Senyap ni tuan-tuan, ada orang tempat ni.
Itu namanya apa? Syafaat. Syafaat ini apa saudari? Tuan-tuan puan, apa makna syafaat? Syafaat ini maknanya adalah pertolongan. Pertolongan ini tuan-tuan tidak ada di dunia, tetapi ada di akhirat, insya-Allah. Bahasa mudahnya ginilah tuan-tuan. Kalau kita duduk kat dunia ni, kita ni tuan-tuan duit ada banyak, 20,000, 30,000. Kita pergi dekat mana tuan-tuan? Pergi kat tabung haji nak simpan duit, dibayar sesedari. Kita ada 20,000 nak simpan duit. Biasalah dekat rumah dalam beras ada 10,000, dalam ekor ada 5,000, bawah bantal ada 5,000. Cukuplah 20,000 ni tuan. Banyak betul orang kata berapa je duit. 20,000 tuan-tuan dibawa pergi tabung haji. Sampai tabung haji tuan-tuan, ramai dah orang. Kita sampai gelap pagi, tak sempat sarapan. Kita sampai nombor giliran itu jam baru 20. Tapi kita dapat angka giliran kita nombor 100. Agak-agak lama lagi ke kejap tuan-tuan? Lama lagi. Baru nombor 20, kita nombor 100. Ada berapa puluh orang lagi? 80 orang lagi nak tunggu giliran kita. Akhirnya tuan-tuan kita pun duduklah saja. Pegang nombor 100. Tengah duduk tuan-tuan, kita pun tengok kaunter 1, 2, 3, 4, 5 sampai kaunter 7. Sampai kaunter 7, tiba-tiba tuan-tuan, penjaga kaunter 7 tu nampak kita. Ji, sini, kenapa? Sini Haji. Kenapa? Sini lah. Kita pun terkesek-kesek. Tuan-tuan tahu terkesek-kesek tuan-tuan. Risau pula saya cakap ni tuan-tuan. Saya orang Muar tuan-tuan. Orang Muar ni dia bahasa ni banyak. Dia berkaya dengan bahasa tuan-tuan. Saya orang Muar, orang Johor. Jadi minta maaf lah kita cakap memang gini. Orang Muar tuan-tuan dia cakap macam kasar, tapi dia baik. Tuan-tuan faham tak faham? Dia cakap macam kasar. Oi, kau gimana? Ada orang tu depan dia, faham tak faham tuan-tuan? Orang Muar main cakap kuat sebab dia tepi sungai. Tepi sungai ni tuan-tuan angin kuat. Cakap pelan tak dengar, faham tak faham tuan-tuan? Nak saya pula orang Bukit. Kita orang Bukit kan? Bukit kan kau lah pula tuan-tuan. Memang tak Bukit lah, angin kuat. Jadi bercakap pelan. Ini belum lagi orang Muar lenga. Tuan-tuan tahu lenga? Lenga lagi cakap berlaku. Buat gimana? Sarapan le. Ya. Itu orang lenga tuan-tuan. Dah maaf lah ya. Jadi orang Muar tuan-tuan. Dia cakap inilah. Jadi saya pernah, kalau TV tak cakap inilah tuan-tuan. Kalau yang saya rasa saya kat TV barangkali ni tak pernah nampak seginilah. Dan TV saya sopan, faham tak faham tuan-tuan? Dan TV aku sopan sikit. Tuan-tuan orang puan, para penonton, hari ini kita membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tuan-tuan cakap macam tu sebab dalam TV ada iklan, faham tak faham? Tuan-tuan bukan tahu tengah bercakap kaki kat bawah goyang aja. Rupanya membesi tuan-tuan. Rupa nak ada kencing. Pengacara kata kita berat seketika. Nanti kan selepas ni, cecet lagi ke toilet tuan-tuan. Padahal nak kencing, orang tak tahu. Tapi ceramah ada iklan ke tuan-tuan? Ceramah macam ni ada iklan ke? Tak ada maknanya tuan-tuan. Jadi kita sembang-sembang sajalah. Boleh tuan-tuan ya? Tuan-tuan ni boleh tak boleh ni? Kan nak aku ceramah profesional saja. Saya boleh je. Depan saya pernah tuan-tuan ya Ustaz. Kita orang ni semua VIP depan ni. Adalah kalau macam-macam pandai cerita lebih ya tuan-tuan ya. Kalau dia kerabat kita ada kaedah lah. Ceramah depan orang itu ada kaedahnya. Ini kita ceramah orang kampung kita je kan kata kurang lebih kurang lah tuan-tuan ya. Jadi kita cakap biasa lah ya. Saya pada TV cakap bahasa Johor Riau tuan-tuan ya. Itu sebab saya memang tak pernah keluar Johor. Saya tak tahu cakap bahasa Johor. Saya pernah itu ceramah dekat Terengganu. Ada program Jom Heboh di Terengganu. Adalah dengar hati sebenarnya saya kena ada ceramah dekat Jom Heboh dari Taran tu lah. Waktu tu tuan-tuan saya naik Grab nak pergi satu tempat dekat Terengganu. Tiba-tiba orang dalam Grab tu orang Terengganu. Dia kenal kita pula. Dia cakap, Ustaz rumah pula guna. Tak faham aku tuan-tuan. Ini orang luar. Kita di Johor ni lain sikit tuan-tuan. Dia macam saya kata minta maaf tuan. Saya orang luar. Boleh tak cakap bahasa standard? Pak minta maaf. Susah tuan. Belum lagi orang Melaka tu. Tuan-tuan, orang Melaka lain kan nas tu. Orang Melaka tuan-tuan. Saya pernah ceramah kat Melaka. Itu jam saya lewat sikit lah 5 minit. Biasalah Melaka kan darul traffic light. Faham tak faham tuan-tuan? Banyak betul. Tadi saya daripada Melaka tuan-tuan. Dia turun ke sini. Kita banyak betul. Alhamdulillah sama on time. Alhamdulillah. Allah pelihara kita tuan-tuan ya. Penat lagi ni tapi okey saja insya-Allah. Ibu ya, dia Melaka lagi dah syak. Pengurusi telefon saya. Ustaz kat mana? Sikit lagi ji. Buang 5 minit sampai. Celaka ingat dah mampus kan. Buat kacau tuan-tuan ni. Ini orang Melaka. Bengang saya tuan-tuan. Kita orang Johor. Kau ni orang mampus. Okey lagi. Faham tak faham tuan-tuan?
mampu ni okey. Ya. Tapi kalau dengar kena celaka tu macam kena laknat, tuan tak faham. Bunga saya. Saya pun cakap, kakak haji. Betul kalau belaka lah Ustaz, belaka lah Ustaz. Kena lagi tuan. Itu biasalah. Tapi orang Melaka memang gitu. Tuan, zaman Nabi tu orang kasar macam tu. Ada ke tak ada? Ada. Nabi tengah duduk tuan. Pernah sahabat nak marah ni. Ada seorang Arab Badui datang tarik ridak Nabi tuan. Ridak Nabi sampai berlelas leher Nabi. Kau berlelas tuan. Apa berlelas tuan? Melecet tuan. Melecet leher Nabi. Sahabat lain nak, bahal ni. Rupanya Nabi kata, let dulu, biar. Memang dia sedang gitu. Faham tuan ya? Memang ada orang kampung kita, kadang dia kasar. Biasalah, kita raihkan saja. Cuma ada etik perlu jaga. Ada etika perlu jaga. Dalam TV saya tak boleh begitu tuan ya. Dalam TV saya sopan sikit lah. Tapi kau cakap biasa ni, okey tuan, okey ke? Okey tuan ni larang bahasa kita standard lah ya. Yang kita jual orang mual ni bukan. Saya dalam TV pernah tersasul cakap mual tuan. Saya sebut kata ada cerita bab jiran dalam wanita hari ini. Wanita hari ini, lelaki yang semalam tuan. Itu rancangan lain lah ya. Saya wanita hari ini tuan. Bisa saja saya ceritalah, saya sebut kata apa? Betul romba. Budak-budak betul romba kat rumah orang. Betul romba tuan. Ni orang tua yang faham tuan. Dia orang kata tempat kita tahu lah. Betul romba ni maknanya budak-budak. Macam tu lah malah cerita lebih tuan kaji sendiri lah. Saya akhirnya tuan, pengacara tanya saya, Ustaz, betul romba ke apa? Terpaksa saya buka kamu semua. Faham tak faham tuan? Saya buka kamu semua. Saya kata betul romba ni budak yang macam nasak lah. Faham tak faham tuan? Jadi kita ni orang kampung. Jadi bayang, nak cerita dekat tabung haji tadi. Dekat kaunter berapa tadi tuan? Oh, ingat tak ingat tadi tuan? Saja dia bawa klien tuan. Kaunter 7 Haji. Sini kita pun terkeseng tuan. Sampai kat kaunter 7 kita pun datang. Kenapa? Haji, Haji ni orang kata brown. Kau kenal aku ke? Kenal Haji. Biasa datang masjid nampak Haji. Oh, terima kasih nak. Kenal tu dengan aku Haji kenapa datang sini? Haji dia bawa ni 20,000 nak masuk dalam tabung haji. Itu adalah dapat sikit rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Messi di mana ni? Ada ni 20,000. Ada apa ni? Ikon siapa? Ikon Pakcik lah. Okeylah. Messi masukkan. Pakcik nombor berapa? Nombor 100. Oh, jauh lagi cik. Ni baru 25. Itulah macam mana? Tak. Pakcik buang dia nombor. Batal. Ibadah susah. Kita membagi duit kita kat dia pun king tak sampai 10 minit. Urusan kita di tabung haji selesai. Kita pun dengan muka seposen keluar tabung haji tuan-tuan. Agak-agak ibadah susah lagi. Sonok ke tak sonok? Itulah namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Maknanya orang kenal kita, mudah urusan kita di bank, di hospital sebagainya. Samalah kita di akhirat tuan-tuan. Di akhirat di padang mahsyar nanti ramai orang berkumpul. Semua mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tuan-tuan, yang paling kita risau bila mana kita di akhirat cari Nabi, kita nampak Nabi, semua orang kerumun dekat Nabi. Kita pun jumpa Nabi, kita cakap, Ya Rasulullah, aina syafa'atuka? Wahai Rasulullah, mana syafaat engkau? Nabi pun na'udzubillah zalik tuan-tuan, paling kita risau bila Nabi tengok kita atas bawah dan Nabi tanya, Man anta? Siapa tu kau? Na'udzubillah min zalik. Ini yang paling kita takut ibadah susah. Kita takut di akhirat Nabi tak kenal kita. Tuan-tuan, sebab di dunia kena rajin-rajin kenal Nabi. Paling kurang nanti tuan-tuan kita datang majlis maulid pada malam ini. Di akhirat Nabi tengok kita, Nabi tanya, siapa kau? Man anta? Siapa kau? Kita pun boleh declare dengan Nabi, Rasulullah, aku orang kata brown. Takkan tak kenal. Ya Rasulullah, aku datang maulid masa tu MBJP buat tahun 1444 Hijrah. Akulah yang duduk tolong mengambilkan makan. Tak faham. Oh itu dia cerita. Habis selawat juga ada. Ada Rasulullah. Itulah tak apa dengar nama kau. Itulah ada Rasulullah tapi perlahan je aku selawat. Maknanya tuan-tuan, boleh tak kita declare dengan Nabi SAW kita datang maulid malam ni? Boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan. Sebab ibadah susah. Ada majlis maulid, datang. Jangan tengok penceramah, tapi dengar ceramah. Ada majlis mana-mana, datang. Selawat. Kenapa ibadah? Dengan perkara inilah Nabi akan kenal kita di akhirat. Tapi kalaulah tuan-tuan di dunia, kita rajin sebut nama Nabi dengan berselawat banyak,
Satu hari berpuluh-puluh kita berselawat, beribu kita berselawat. Percayalah tuan-tuan puan, di akhirat lagi Nabi kenal kita. Itu sebab ibu ayah saudari, Nabi pernah ditanya oleh sahabat jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Sahabat ni datang jumpa Nabi tanya, "Rasulullah, bila berlaku kiamat?" Apa Nabi jawab tuan-tuan puan? Nabi tanya balik sahabat ni, "Apa yang telah kau bersedia dengan hari kiamat?" Akhirnya tuan-tuan sahabat ni jawab apa? "Rasulullah, aku ni solat tak banyak mana, puasa tak banyak mana, amal pun tak banyak mana. Tapi Rasulullah, aku sayang kau lebih pada segala-galanya." Ibu ayah saudari, apa jawapan Nabi tuan-tuan puan? Nabi kata, engkau akan bersama dengan orang yang kau sayang dan cinta di syurga dan subhanallah. Sebab ibu ayah, kita kena cinta Nabi mengatasi segala-galanya. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi, ini popular hadis ini. Apa Nabi kata? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, apa dia? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa maknanya tuan-tuan puan? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang itu. Ibu ayah saudari, tak sempurna iman seorang itu jika diriku, yakni Nabi Muhammad SAW, lebih dicintainya melebihi cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, dan cinta kepada seluruh umat manusia. Hadis Sahih Imam Bukhari. Ibu ayah saudari, sayang Nabi ke tak sayang? Sayang Nabi ke tak sayang? Subhanallah. Apa bukti kita sayang Nabi? Apakah manifestasi kita cinta dan sayang Nabi? Itu sebab ibu ayah saudari, hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan puan, ada 3 cara untuk kita sayang dan cinta Nabi. Boleh kita boleh tuan-tuan? Ada 3 cara. Ini pun nak mula ceramah. Tuan-tuan kita okey ni? Okey tuan-tuan. Tadi tu pun bukan dimah tuan-tuan. Ini baru 9.30. Dah dekat sejam kita. Tuan-tuan okey kita okey? Okey tuan-tuan ni macam marahnya semua. Ni boleh sampai pukul 11 boleh 11. Tuan-tuan jalan duduk, aku nak balik tuan-tuan. Lama-lama dah buat apa? 9 lebih itulah tuan-tuan ya. Kita boleh buta ni 8 lebih tuan-tuan. Alhamdulillah insya-Allah. Baik ibu ayah saudara, kan sejam kita bersama. Hari ini saya kongsikan 3 benda tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan tahu ke tak tahu, tapi ini benda klise lah, semua ceramah apa je cerita dia. Cuma yang kadang cara berbeza-beza. Benda ni semua tuan-tuan dah tahu, tapi ingatan sajalah untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah, tapi untuk diri saya. Apa dia tuan-tuan dan puan? Apa dia? BNB. Saya kongsikan 3 benda. Apa BNB ini tuan-tuan? Yang pertama, banyakkan selawat. Kalau betul kita cinta Nabi, kalau betul kita rindu Nabi, kalau betul kita nak buktikan cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang pertama tuan-tuan dan puan? Banyakkan selawat. Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Ini hari Jumaat biasa kita dengar tuan-tuan, Bilal pegang tongkat dia baca ayat ini. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Bukan saja pada khatib naik mimbar Bilal pegang tongkat, pada khutbah kedua pun tuan-tuan dibacakan juga ayat ini. Perasan ke tak perasan? Kita semua dah tidur semua. Entahlah ustaz macam dah cengeng je waktu tu kan. Ibu ayah saudari, Nabi SAW ini luar biasa. Luar biasa. Kerana apa Allah Ta'ala kata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan, Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Banyak-banyak perintah Allah Ta'ala tuan-tuan, tak ada yang Allah buat, tapi berselawat ini Allah juga buat. Ini luar biasa. Ini nak menunjukkan dalil kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah saudari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulia, sehingga kan Allah Ta'ala berselawat bersama dengan para malaikat, berselawat ke atas Nabi. Dan ayat seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu
Ibu ayah, tuan-tuan puan, siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Senyap ni macam tak ngaku semua. Siapa yang beriman? Kita semua beriman. Jadi bila mana Allah Ta'ala gunakan ayat ini, maksudnya tuan-tuan puan, Allah tunjukkan ayat ini kepada kita. Ulama kata apa tuan-tuan? Kita nak berbicara dengan Allah, kita bacalah doa dan solat. Itu cara kita bercakap dengan Allah SWT. Tetapi ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan, kalaulah kita nak Allah berbicara dengan kita, kita nak Allah bercakap dengan kita, baca apa tuan-tuan? Al-Quran. Baca Quran dan terjemahannya supaya kita lebih faham, insya-Allah. Panjang ceritanya. Nak cerita bab kalimat Quran ni ceramah lainlah tuan-tuan ya. Tapi ayah saudari, apa dia? Ayat ini Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah tujukan kepada kita. Bila Allah cakap, wahai orang beriman, hei orang beriman, kita jawab boleh dengan Allah, ya Allah, kenapa? Allah Ta'ala kata, sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa dia tuan-tuan puan? Berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam kehormatan yang terbaik kepadanya. Tuan-tuan puan, ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibu ayah saudari, kalau betullah kita sayang Nabi, kita juga kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Wahai orang beriman, berselawat dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah. Agak-agak satu hari berapa banyak kita berselawat tuan-tuan? Satu hari berapa banyak kita berselawat? Hari ni tuan-tuan, berapa banyak? Tak payah jawab lah. Itu kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dah banyak, jangan belagak. Faham tak faham? Ini kadang satu hari 10,000. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Lepas tu dia punya manis sikit tu dia tunjuk pula ke orang. Banyak yang aku selawat. Ambil gambar tuan-tuan, up status. Banyak aku selawat, alhamdulillah. Dan selawat 10,000. Hashtag kau mampu. Tuan-tuan puan, apa jadi dengan pahala kita? Malaikat liquid semua tuan-tuan. Padam semua. Apa benda? Tak dapat pahala tuan-tuan puan. Sebab ibu ayah, selawat ini rahsia hamba dengan pencipta. Berbanyak kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakkan berselawat, makanya Allah SWT akan mudahkan segala urusan kita. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kalau di Johor ni tuan-tuan, kita popular selawat tafrijah. Anak-anak kita yang belajar agama tuan-tuan, semua selawat tafrijah. Dah hafal dah? Dekat sekolah mereka nampak. Yang menarik tuan-tuan, kalau di Johor agama, anak-anak sekolah agama Johor tuan-tuan, dia dah hafal dah satu kahfi. Rasa tak tuan-tuan? Tanya anak kita, hari-hari mereka baca satu kahfi. 10 awal, 10 akhir dan satu kahfi. Bayangkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, anak-anak inilah tuan-tuan puan akan menguasai satu kahfi. Dan insya-Allah asbab itulah tuan-tuan puan akan menyelamatkan anak-anak keturunan kita daripada fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Amin insya-Allah. Sebab ibu ayah saudari, banyaklah saya nak kongsikan tapi tak sempat nak cerita semua. Tapi yang pertama tuan-tuan, banyakkan berselawat. Boleh? Kita boleh? Duduk temenung selawat. Kena ada KPI. Tuan-tuan, dalam kerja kita ada KPI, Key Performance Index. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? KPI ni target lah tuan-tuan. Satu hari kita nak achieve apa? Samalah juga dengan ibadah tuan-tuan. Satu hari KPI ibadah kita berapa? Satu hari nak istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Berapa banyak? Ini saya kat menurut saya tuan-tuan. Paling kurang 100 kali. Cuba lah. Setiap hari istighfar 100 kali. Setiap hari selawat paling kurang 10 kali. Dan kita nak beribadah ini juga perlu ada perancangan. Jadi tuan-tuan puan, dalam KPI ibadah ini kita perlu letakkan target-target kita. Zikir kita, Quran kita, selawat kita. Ini banyaklah tuan-tuan boleh buat sendirilah ya. Jadi banyak tuan-tuan puan. Pertama apa dia tadi? Cara kita nak buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Apa dia? Banyakkan selawat. Di dunia tuan-tuan kita banyak sebut nama Nabi, insya-Allah di akhirat Nabi akan sebut nama kita. Boleh? Kita boleh? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan, apa dia? M yang kedua, menghayati sirah Nabi. Ingat ibu ayah saudari, sirah Nabi ini perlu dihayati. Bagaimana Nabi lahir? Tuan-tuan, Nabi lahir berapa bulan? Senyap ni tuan-tuan ni faham tak faham ni? Berapa bulan? 12 Rabiul Awal. Ustaz jangan tanya boleh tak? Ceramah je lah tanya. Nyampah pula aku nak jawab.
Apalah saya tuan-tuan ya. Dibayar sesedari, biasa je. Penceramah ni kalau ditanya dia jawab sendiri, tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Jadi jangan risaulah, kita jawab sajalah tuan-tuan ya. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Jangan lupa tuan-tuan, 12 Rabiul Awal juga Nabi hijrah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai di Madinah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi lahir. 12 Rabiul Awal tahun 1 hijrah, Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Ini tuan-tuan kajilah bagaimana Nabi bergerak akhir bulan Safar. Nabi ada strategi modus operandi Nabi. Dalam berhijrah itu Nabi ada strategi. Itu panjang ceritanya. Itu kena ceramah mahal hijrah tuan-tuan ya. Itu package lain, faham tak faham tuan-tuan? Mana cerita? Hari ini kita package maulid saja tuan-tuan ya. Jadi yang kedua tuan-tuan, 12 Rabiul Awal tahun 1 hijrah. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, peristiwa yang sangat menduka citakan kita, peristiwa yang sangat sedih. Apa dia tuan-tuan? 12 Rabiul Awal tahun 11 hijrah, pada waktu duha. Pada waktu itu genap umur Nabi 63 tahun. Nabi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Nabi wafat tuan-tuan puan, sehingga kan seluruh masyarakat Arab Madinah pada waktu itu, umat Islam, para sahabat berasa syukur dan sedih kerana kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang 3 peristiwa penting yang berlaku pada 12 Rabiul Awal. Apa yang pertama? Nabi lahir. Yang kedua, Nabi hijrah. Dan yang ketiga, Nabi wafat. Sebab di negeri kita tuan-tuan, di negara kita, 12 Rabiul Awal tak kira hari apa, kita akan cuti tuan-tuan. Nak membuktikan bagaimana cinta dan sayang kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja membicarakan tentang maulid Nabi, tapi 12 Rabiul Awal juga membicarakan tentang hijrahnya Nabi. 12 Rabiul Awal juga sebenarnya membicarakan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak cerita wafat Nabi ni sedih. Itu kena lain ceramah lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan bacalah kitab-kitab sirah. Sebab kita kena menghayati sirah Nabi. Boleh ke tak boleh? Dalam hidup Nabi tuan-tuan 63 tahun, Nabi jumpa macam-macam manusia. Kita hidup kat dunia ni pun tuan-tuan, macam-macam manusia kita jumpa. Ada macam-macam jenis orang. Ada 3 jenis abu tuan-tuan zaman Nabi, dan juga ada wujud zaman ini. Apa abu pertama tuan-tuan? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar tuan-tuan? Siapa itu Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Ya, sahabat Nabi SAW. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Pasal nak? Ini semua orang tahu. Kenapa dapat As-Siddiq? Itu ceramah, kena ceramah Isra Mi'raj lah tuan-tuan ya. Itu package lain, faham tak faham tuan-tuan? Lainlah, lain tahun dah kita sembah. Jumpalah ceramah lain tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, Abu Bakar. Abu Bakar ini dia sokong Nabi, dia bersama dengan Nabi, dan dia mengajak para sahabat lain untuk hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, institusi kita, kampung kita, komuniti kita, ada tak golongan macam Abu Bakar ni tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada. Macam tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Ibu ayah semua, tuan-tuan dan puan ni semua adalah golongan Abu Bakar. Bila mana masjid nak buat program dengan BJB, nak buat program maulid, semarak cinta Rasul, dialah orang yang pertama menyokong. Bagus Ji, saya sokong. Ada berapa perlukan duit, saya sumbang. Saya bantu untuk organisasi. Saya tolong jadi orang penangga. Saya tolong bantu. Saya bantu semua. Ini golongan Abu Bakar. Mana dia sokong dan bersama dengan kita. Ada tak di kalangan kita tuan-tuan? Ya, macam tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Itu golongan yang bagus. Yang kedua tuan-tuan, ini golongan Abu Talib. Siapa Abu Talib tuan-tuan dan puan? Abu Talib ni pak saudara Nabi. Dia adik-beradik dengan bapa Nabi. Adik-beradik bapa Nabi ada 16 orang. 10 lelaki-lelaki, 6 perempuan. Panjang ceritanya, malah cerita lebih dah tuan-tuan ya. Itu lain tahun lah kita sembang ya. Maknanya bayang, Abu Talib ni bapa angkat Nabi. Waktu Nabi umur 8 tahun, atuk Nabi meninggal dunia, Abdul Muttalib. Lepas Abdul Muttalib wafat, akhirnya Nabi dijaga umur Nabi 8 tahun lebih kurang darjah 2. Yang jaga lepak saudara dia, Abu Talib. Abu Talib jaga macam anak dia sendiri. Panjanglah ceritanya. Sampailah Nabi nak kahwin, Abu Talib atau tanda nak kahwin dan sebagainya. Yang menariknya tuan-tuan, hidup Abu Talib dia sokong Nabi, dia lindung Nabi. Waktu umat Islam kena boycott, dia yang bantu Nabi SAW. Tapi umurnya 80 lebih tuan-tuan puan, itu jam umur Nabi lebih kurang 51 tahun. Pada waktu itu tuan-tuan puan, Abu Talib mati dalam keadaan Islam ke kafir tuan-tuan. Abu Talib mati dalam keadaan Islam ke kafir? Kafir. Abu Talib sokong Nabi, tetapi dia tidak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan Abu Talib mati keadaan kafir. Ibu ayah tuan-tuan, dalam generasi kita ni, komuniti kita, kampung kita, organisasi kita, ada tak orang macam Abu Talib tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada. Tapi jangan ramai, faham tak faham? Dia sokong. Cik, kita nak buat maulid. Bagus. Bagus. Aku sumbang RM5. Tapi aku tak datang. Contoh. Dia sokong. Tapi dia tidak bersama. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ada. Kadang-kadang bila masjid nak buat apa-apa program kat masjid ke kat kampung, oh bagus. Dia tu anak bini dia. Dia tak datang tengok bola kat rumah. Contoh. Dia tengok bola. Bini dia pasal, bang, tak pergi cakap bang. Okey, aku datang ambil kau. Seronok. Dia tak join pun. Ini ada golongan Abu Talib. Tapi dia tak menentang. Orang macam ni boleh, tapi dia ramai sangat. Sebab tak faham tentang. Ya, kalau ramai macam ni. Dia sokong, tapi dia tidak bersama dengan kita. Ini golongan Abu Talib. Tuan-tuan, yang ketiga ni paling nak pakai. Ini golongan Abu Lahab, a.k.a. juga Abu Jahal. Faham tak faham tuan-tuan? Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal ni dua orang berbeza. Abu Jahal ni baik-baik Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Panjang ceritanya. Kan kalau saya cerita Abu Lahab, dah ceramah Abu Lahab pula nanti tuan-tuan. Itu lain tahun lah kita sembang tuan-tuan. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia adik-adik bapak Nabi juga. Abu Lahab ni dia orang pertama menentang Nabi. Sebab Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah apa? Al-Masad. Tabbat yada. Tuan-tuan baca sendirilah tafsiran ayat itu. Ayat itu ditujukan kepada Abu Lahab. Tuan-tuan, Abu Lahab dia tidak bersama dengan Nabi. Dia tidak menyokong Nabi. Dia menentang Nabi, bahkan mengajak seluruh orang, jangan ikut Nabi. Tuan-tuan, kampung kita, komuniti kita, ada tak golongan Abu Lahab ni tuan-tuan? Ada ke tak ada? Jangan cakap kuat sangat, faham tak tuan-tuan? Ada. Organisasi kita, persatuan kita, kadang-kadang kita nak buat maulid ni bersama dengan MJB, babe je. Ini buat-buat ni semua, jawapan kuasa mengarut, padahal dia tak datang pun, faham tak tuan-tuan? Ada tak golongan Abu Lahab ni? Ada. Kaki komplain, mentikaikan masjid apa, penuh dengan taib cacat, ada semua ni. La ilaha illallah. Ini noja tak buat kerja, dapat Allah, tahu betul. Tuan-tuan, dah masjid ni nampak taib cacat, sapu je lah. Toilet kotor, bersih je lah. Nak mentikai kau orang, dah kenapa? Ini kaki komplain tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang gini, imam pula pun ngapal surah Yasin. Dia pun ambil ngapal surah Yasin, maghrib dia belasah Yasin tuan-tuan. Habis terkencing-kencing jemaah belakang tunggu tuan-tuan. Dia pula pun datang masjid. Ini golongan Abu Lahab ni pula dia kata, apa oleh imam ni? Lama penuh, tak bersama jemaah. Itu musib. Musib itu imam. Imam kecil hati tak tuan-tuan? Kecil hati ke tak? Kecil hati imam. Akhir imam kata, tak apalah, lepas ni aku baca Wallah wa binas saja. Semua 5 waktu di belasah. Wallah wa binas. Agak-agak tuan-tuan puan sesedari. Ada orang komplain ke tak ada? Imam baca Wallah wa binas semua waktu. Orang komplain ke tak ada? Ada juga. Setakat Wallah wa binas anak aku pun boleh. Dalam 800 imam agak-agak tuan-tuan, manusia macam kita komplain. Satu pernah tengok tak kisah orang apa nama bapa anak dengan keledai, ingat tak? Kisah bapa anak keledai tuan-tuan. Bapa tu naik keledai dengan anak dekat bawah jalan satu kampung kata bapa dia. Kesian anak dia berjalan, kau naik keledai seorang-seorang, bawa lah anak kau sekali. Bapa hati-hati tuan-tuan, bapa turun keledai, suruh anak dia naik, kau naik lah, anak takut biar bapa jalan. Kita orang kata apa pula? Jalan kampung lain pula tuan-tuan. Ada orang komplain tak? Ada. Apalah anak teruk penuh, bapa angkat tu dah lah go out tuan-tuan. Go out tu kau tuan-tuan. Bapa kata dia lah kau semua bapa kau berjalan, apalah anak kecil hati tuan-tuan. Akhirnya dua-dua tak naik keledai, faham tak faham tuan-tuan? Dua-dua tak naik keledai jalan. Agak-agak dalam komplain kita ada tuan-tuan. Ada ke tak ada? Ada. Apalah, dua-dua tak naik keledai, tak cerdik betul. Naik ke kedai tu, dah tentu kedai untuk naik orang. Akhir tuan-tuan duduk bengang, dua-dua naik kedai tuan-tuan. Waktu dua-dua naik, ada orang komplain tak? Ada ke tak ada? Ada. Betul dia orang ni. Kejam besar kedai tu, patah pinggang kita dua-dua gedi contoh tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan perempuan, dua-dua bengang, dua-dua angkat kedai. Faham tak faham tuan-tuan? Bila dua-dua angkat kedai, orang komplain tak tuan-tuan? Ada ke tak ada? Ada juga. Itu sebab ibu ayah saudara. Kita buat apa benda semua komplain. Buat baik orang komplain, buat jahat orang komplain. Yang penting buat sajalah baik. Boleh tak boleh tuan-tuan? Itu sebab ibu ayah saudari, kita hidup kat dunia ni macam-macam manusia kita jumpa. Jadi itu sebab
Sirah Nabi ini mengajar kita untuk jadi orang yang terbaik. Boleh kita boleh? Jadilah seperti Abu Bakar. Ini luar biasa. Sahabat Nabi yang sangat setia dengan Nabi SAW. Dan terakhir, tuan-tuan dan puan, apa yang terakhir? B yang terakhir, baca hadis Nabi. Ibayah sesekali, kalau kita rindu seorang, kita nak dengar suara dia. Kita rindu seorang, kita nak dengar bicara-bicara dia. Samalah juga tuan-tuan, kalau betul kita rindu Nabi, kalau betul kita sayang Nabi, kalau betul kita rindu kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ibayah sesekali, tuan-tuan dan puan, please, tolonglah tuan-tuan, kita bacalah hadis-hadis Nabi. Kerana itulah peninggalan Nabi kepada kita. Kalau betul sayang Nabi, one day one hadis, paling kurang satu hari satu hadis. Kita kat rumah ada Quran, betul tak betul? Paling kurang tuan-tuan puan, kat rumah juga kena ada satu kitab hadis. Paling kurang tuan-tuan, hadis 40 Imam Nawawi. Kita orang Johor, sekolah agama, kita belajar hadis 40. Tuan-tuan, paling kurang adalah satu. Carilah, baca, tak kerti baca Arabnya, bacalah bahasa Melayu. Boleh? Kita boleh? Kalau betul rindu Nabi, sayang Nabi, bacalah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, kita usahakan semampunya. Jadi bayar sesedari, bila mana kita baca hadis Nabi, kita akan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita akan lebih mengenali Nabi Muhammad SAW. Boleh? Kita boleh? Boleh? Kita boleh tuan-tuan? Jadi 3 benda saya kongsikan ini tuan-tuan. BMB. Apa dia tuan-tuan? Banyakkan berselawat. Ini tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Yang kedua apa dia? Menghayati sirah Nabi SAW. Bacalah kisah-kisah Nabi SAW. Dan terakhir boleh tuan-tuan, baca hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh? Kita boleh? Boleh? Kita boleh? Sebab ibu ayah tuan-tuan puan, banyak yang saya nak kongsikan lagi, tapi masa tidak mengizinkan tuan-tuan. Dan pukul 9 lebih dah cukuplah tuan-tuan ya. Jadi sejam lebih kita bersama pada malam ini, insya-Allah ada rezeki kita jumpa dalam pertemuan. Saya minta maaf tuan-tuan puan salah kata, lajak bicara, terkutuk, terkata, terhening dan sebagai pihak mana-mana. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Bandar kita bersama pada hari ini, kepada seluruh ahli majlis, Ketua WIB dan semua yang bersama-sama dalam menjayakan majlis yang baik pada malam ini, insya-Allah. Ingat tuan-tuan puan, cinta dan sayang Nabi tak perlu tunggu majlis maulid. Cinta dan sayang Nabi tak perlu tunggu Rabiul Awal. Tapi cinta dan sayang Nabi sepanjang masa. Bagaimana terjemahkan tuan-tuan? Tujuan untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan puan? Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Saya minta maaf salah kata, tak bicara, tutup kata. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dan sebelum nak tutup tuan-tuan, kita tutup dengan bacaan doa. Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya ada bawa buku tuan-tuan ya. Saya tak tahu lah dekat luar mana ada ada buka saya punya jualan tuan-tuan ya. Saya ada bawa buku tuan-tuan, ni buku sulung saya. Ibu ayah, ini buku sulung saya. Saya baru lebih kurang 15 tahun berdakwah dan juga di TV baru 10 tahun. Doakan saya jauh lagi perjalanan saya. Jadi saya menulis buku ini adalah salah satu cara saya untuk berdakwah dalam dakwah bil kitab. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku saya di luar nanti tuan-tuan. Saya buat mensyukuri nikmat kehidupan. Ini tuan-tuan saya tak jual Saya tak jual, tapi kalau ambil bayar. Faham tak faham tuan-tuan? Saya tak jual tapi kalau ambil bayar. Jadi kalau ada tuan-tuan buku saya, insya-Allah moga bermanfaat, insya-Allah. Dan juga saya buat minyak tuan-tuan. Tuan-tuan pening kepala, stres, ngantuk dalam perjalanan, buka je minyak ni sampai ke hidup. Lega je tuan-tuan. Dia dah ada kat luar tuan-tuan ya. Saya tak jual, tapi kalau ambil bayar lah tuan-tuan ya. Kat masjid tak boleh jual, kat luar tak apalah tuan-tuan ya. Tuan-tuan dapatkan nanti minyak aromaterapi saya dan juga buku sulung saya, insya-Allah. Ibayah tuan-tuan puan mendapat sesuatu tak hari ini? Mendapat sesuatu tak tuan-tuan? Moga-moga duduk kita hari ini, majlis kita malam ini, insya-Allah menjadi asbab kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin, insya-Allah. Jadi saya minta maaf semua tuan-tuan puan. Ada rezeki kita jumpa dalam pertemuan. Bertemu saya di Facebook, Twitter, Instagram saya Azam Al-Kankari. Ada rezeki jumpa dalam pertemuan, insya-Allah. Ibu ayah doakan saya tengah sambung belajar master. Doakan tuan-tuan ya. Tengah sambung master pengajian Islam, sarjana pengajian Islam di UiTM Segaman. Saya buat part time dan buat full research. Dia doakanlah ibu ayah ya. Moga Allah beri keberkatan masa dan grant on time, insya-Allah. Boleh ibu ayah semua? Doakan saya dan doakan saya sejahtera, insya-Allah. Dan doa itu akan kembali kepada tuan-tuan perempuan yang mendoakan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup pertemuan dengan bacaan doa. Moga-moga Allah mudahkan segala urusan kita, insya-Allah.
Astaghfirullahalazim, 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 ghafurur rahim. Na'udzu billahi min alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati dan berkatilah ibu ayah kami ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang saleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada hari ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Satukanlah hati-hati kami seluruhnya ya Allah. Jauhlah persengketaan di antara kami ini ya Allah. Rahmati dan berkatilah seluruh warga kerja MDJB dan juga seluruh ahli karya Masjid Jami Kakak Tebroh ini ya Allah. Rahmati dan berkatilah mereka yang menjadikan majlis yang baik pada malam ini ya Allah. Mereka yang menjadikan majlis maulid pada hari ini ya Allah. Moga-moga kehadiran kami ini dalam menjadikan majlis yang baik ini menjadi asbab kami mendapat syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Rahmati dan berkatilah kami seluruhnya ya Allah. Lindungi dan berkatilah kami, anak-anak, cucu-cucu keturunan kami dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah dunia dan fitnah kubur juga nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, maafkan semua hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami dalam kesusahan, memudahkan segala urusan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikanlah kesehatan yang baik kepada kami seluruhnya ya Allah. Kami menadah tangan bermohon menemukan dalam majlis yang penuh barakah ini ya Allah. Maafkan segala hajat-hajat kami ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Tuan-tuan puan, jagalah hati kampung ini dengan baik. Bila baik kampung ini, hatinya baik, insya-Allah Allah akan berikan keberkatan dan kebaikan ke seluruh warganya. Apa kampung hati tuan-tuan? Apa hati kampung? Inilah dia masjid tuan-tuan puan. Kita jaga masjid sebagai hati kampung kita, insya-Allah Allah akan pelihara seluruh warga kampung dan ahli karya kita. Tahniah kepada Masjid Jami Kakak Tebroh dan kepada seluruh ahli majlis warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru. Insya-Allah ada rezeki jubilee pertemuan. Terima kasih Muhammad Datuk dan seluruh yang menjaga majlis. Minta maaf kekurangan, ada rezeki jumpa di pertemuan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.